Memandangkan Dr. Mazhar ada memberikan kenyataan yang mengelirukan terhadap JAKIM tentang kriteria penentuan bulan yang baru pada masa sekarang Syawal penentuan Syawal, yang mana Dr. Mazhar cuba memberi persepsi bahawa JAKIM ada melakukan kesilapan, yang mana Dr. Mazhar mengatakan JAKIM perlu semak semula kriteria baru yang digunakan sejak tahun lepas dan juga akan digunakan pada tahun ini. Dan Dr. Mazhar cuba mempromosikan metod yang digunakan oleh NGO Muhammadiyah itu, yang mana mereka menggunakan metod wujudul hilal, sedangkan JAKIM menggunakan metod ru'yah al-hilal. Jadi apakah perbezaan kedua-dua itu akan saya terangkan sebentar lagi, dan juga apakah perbezaan yang mana Dr. Mazhar mengatakan bahawa kriteria baru ini seolah-olah ada kesilapan. Jadi saya juga akan menerangkan apakah kriteria baru yang digunakan oleh JAKIM ini yang berbeza dengan kriteria lama yang digunakan sejak 30 tahun dahulu. Jadi sebelum kita dengar penjelasan yang akan saya terangkan di sini, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Dr. Mazhar yang memberikan persepsi terhadap JAKIM ini, dan saya pun heran kenapa Dr. Mazhar perlu menimbulkan perkara-perkara macam ni. Okey, kita dengar ni dulu. Saya sendiri sebagai peribadi saya dah sebut, saya meminta kepada JAKIM untuk kembali menyemak semula kriteria yang mereka gunakan. Kriteria ni baru digunakan tahun lepas dengan tahun ini. Kriteria ni telah menimbulkan kekeliruan. Tahun lepas dah keliru. Padahal dia orang kata tak nampak, ternyata tahun lepas nampak. Dan ini adalah merupakan pemilihan kriteria yang mungkin boleh dipersoalkan. Ini kerana tim yang JAKIM lantik tu, mereka itulah yang buat kriteria tu dan telah bentangkan kriteria ni. Mereka bentang kepada muzakarah yang membabitkan mufti-mufti. Mufti-mufti bukan ahli falak kebanyakannya. So, mereka tak dapat nak bagi satu pandangan balas. Jadi, apakah kekeliruan yang perlunya JAKIM untuk semak semula yang dipersoalkan oleh Dr. Mazhar? Jadi saya akan berikan penerangan yang ringkas secara layman. Kita tengok benarkah ada kekeliruan berdasarkan kepada kriteria baru dan juga kriteria lama. Jadi kriteria baru yang disebut oleh Dr. Mazhar itu adalah tinggi hilal 3 darjah dan juga elongasi lengkung 6.4 darjah. Ini adalah kriteria baru yang mula digunakan pada tahun lepas. Jadi kriteria lamanya adalah tinggi hilal 2 darjah, manakala lengkung elongasi 3 darjah. Jadi adalah kriteria lama yang mana sebenarnya adalah lebih sukar untuk nampak anak bulan dengan kriteria lama ini. Jika kita masih ingat dulu apabila kita menunggu pengumuman 1 Syawal, kita sentiasa kebanyakannya perlu memenuhkan 30 hari berpuasa. Sebab sukar untuk lihat kriteria lama ini. Dengan kriteria baru ini seperti yang kita hadapi pada tahun lepas, walaupun dijangka tak nampak anak bulan, tapi dapat dilihat anak bulan itu dengan kriteria baru. Dan kriteria baru ini juga bukanlah sesuatu yang dibuat atau digunakan di Malaysia sahaja. Kriteria baru ini adalah daripada kajian yang dibentang dan dipersetujui oleh negara anggota MABIMS, iaitu negara-negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi bukan seperti yang diwar-war atau dicakap oleh Dr. Mazhar seolah-olah hanya Malaysia sahaja yang bersetuju. Dr. Mazhar juga kata bahawa pembentangan di muzakarah MKI yang mana mufti-mufti tak dapat beri pandangan balas sebab mufti tak pandai ilmu falak. Tapi sebenarnya kriteria baru ini adalah telah dipersetujui oleh Brunei, Indonesia, Singapura. Juga adakah mereka-mereka ini juga tidak pandai ilmu falak hingga tidak boleh memberikan pandangan balas? Jadi apakah hilal ini? Hilal ini adalah cahaya bulan sabit yang paling nipis di ufuk. Jadi apabila disebut sebagai tinggi 3 darjah itu adalah begini. Tinggi daripada ufuk tidak kurang daripada 3 darjah. Manakala elongasi lengkungannya adalah tidak kurang 6.4 darjah dengan matahari. Jadi metod ini adalah
dinamakan sebagai ru'yah al-hilal, iaitu perlunya melihat hilal tersebut. Cahaya bulan sabit yang paling nipis itu perlu dilihat. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 189 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak bulan. Katakanlah bulan sabit itu ialah tanda-tanda waktu bagi manusia. Okey, seterusnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, jika kamu melihat anak bulan, maka puasalah. Jika kamu melihat anak bulan, maka berayalah. Jika mendung terhalang melihatnya atas kamu, maka kira-kirakanlah. Okey, jadi kita tengok di sini perkataan melihat, perlunya melihat anak bulan. Jika terhalang, barulah gunakan kira-kira. Maksud dia, kira-kira di sini adalah penuhkanlah 30 hari. Okay, hadis seterusnya adalah daripada Al-Bukhari juga, iaitu bulan itu 29 malam, maka jangan kamu berpuasa sehingga melihat anak bulan. Jika mendung atas kamu, maka sempurnakanlah sebanyak 30 hari. Sekali lagi disebut perlu melihat. Jika tak dapat, barulah gunakan kira-kira untuk penuhkan 30 hari. Ini berbeza dengan metod yang disebut oleh Dr. Mazhar yang mana digunakan oleh Muhammadiyah, iaitu wujud al-hilal. Wujud al-hilal, metod ini adalah berdasarkan kepada pengiraan anak bulan di atas ufuk ketika terbenam matahari, walau tak mungkin dapat dilihat. Mereka menggunakan cara kiraan saja, mengira, kira-kira wujud adanya hilal tersebut. Walaupun tak dapat dilihat, mereka kira-kira ada, maka dia kata okey, masuk dah 1 Syawal. Sebab itulah Muhammadiyah boleh mengisytiharkan bahawa 1 Syawal adalah pada hari Jumaat. Sebab mereka kira-kira ada, walaupun sebenarnya mungkin tidak dapat dilihat. Jadi contohnya, walau 1 darjah, mereka akan kira wujud hilal tersebut. Walau tak mungkinlah dapat melihat hilal pada 1 darjah kan. Jadi metod ini memang tidak ada dalil yang mengatakan bolehnya menggunakan kira-kira sahaja dan boleh mengumumkan menggunakan pengiraan sahaja tanpa melihat. Ru'yah al-hilal perlu melihat. Itu beza antara dua metod ini. Jadi setakat ini ada apa-apa kekeliruan lagi tak? Yang perlu disemak, perlunya JAKIM untuk semak. Dan seolah-olah muzakarah, majlis muzakarah MKI itu tidak reti. Ada apa-apa kekeliruan? Saya rasa tak ada, kan? Walaupun saya tidak pergi secara terperinci teknikal, tambah-tambah lagi pada tahun ini adanya gerhana matahari, lebihlah terperinci perlu pengiraan tersebut, kan? Dan juga perlu melihat dengan lebih tepat. Jadi saya pun hairanlah kenapa perlunya Dr. Mazhar menimbulkan persepsi dan kekeliruan ini, menimbulkan perkara ini, mempersoalkan benda-benda ini, sedangkan tidak ada apa-apa kekeliruan sebenarnya. Setakat ini dulu kita fikir-fikirkanlah. Semoga kita semua dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.